Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid tingkatan 1 SMK Bandar Bukit Kayu Hitam. Okey, baiklah, insya-Allah hari ini kita akan teruskan sesi PDPR kita. Kita akan memulakan topik baharu iaitu bab 5 yang menceritakan tentang ungkapan algebra. Untuk topik ni kita akan fokus hanya satu bahagian kecil iaitu pemboleh ubah, di mana kamu boleh rujuk dalam buku teks di muka surat 106. Okey, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey, baik murid-murid, kita tengok untuk ungkapan algebra bab 5 iaitu standard pembelajaran kita akan menggunakan huruf iaitu menggunakan huruf untuk mewakilkan kuantiti yang tidak diketahui nilai. Seterusnya kita akan menyatakan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai tetap ataupun nilai yang boleh berubah dengan memberikan justifikasi. Ini yang kita akan pelajari hari ini. Okey, topik ni kalau kamu tengok di muka surat 106 iaitu pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Tapi kita tak mau sentuh lagi tentang ungkapan algebra, cuma kita nak abang di sini iaitu tentang pemboleh ubah tu. Bagaimana anda menggunakan huruf untuk mewakili pemboleh ubah. Okey, maksud pemboleh ubah tu dulu apa dia? Iaitu suatu kuantiti yang belum diketahui. Yang belum diketahui maksudnya kita tak tahulah kuantiti tu ada 10 ke 20 ke 30, kita tak tahu, kita belum diketahui nilainya tu. Nilai dia kita tak tahu. Itu definisi dia yang pertama lah. Pemboleh ubah ni maksud dia benda yang kita tak tahu. Okey, yang seterusnya ni nilai nanti tu pula, nilai yang tadi kita tu boleh disukat atau diukur menggunakan apa? Huruf yang sesuai sebagai mewakili pemboleh ubah. Huruf ni maksudnya di sini kita guna alfabet lah, iaitu huruf A sampai huruf Z. Jadi kita gunakan huruf yang kecil, bukan huruf yang besar untuk menentukan sebagai ganti kepada nilai sesuatu pemboleh ubah. Okey, kita teruskan. Contohnya di sini, Ahmad berjalan sejauh X kilometer untuk pergi ke sekolah. Di sini pemboleh ubah yang kita gantikan dengan huruf iaitu huruf X lah untuk kilometer. Kita tak tahu apa kilometer dia berjalan pergi sekolah tu. Jadi secara teori dia adalah X sebagai ganti kepada pemboleh ubah bagi nilai itulah. Itu yang contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Abu mendapat wang saku RMY setiap hari. Okey. Jadi di sini kita boleh tentukan iaitu Y adalah sebagai ganti huruf sebagai ganti huruf untuk mewakili pemboleh ubah. Ini untuk mengetahui tentang maksud pemboleh ubah. Jadi kita boleh faham lah. Pemboleh ubah ni dia boleh jadi huruf X, boleh jadi huruf Y, boleh jadi Z, boleh jadi W dan sebagainya lagi yang ada dalam alfabet ABC kita tu. Okey, seterusnya kita tengok contoh di muka surat 106 tu iaitu setiap bulan ni dia bagi dia di sini. Ada Encik Lim, ada Encik Azlan, ada Puan Kavita. Di mana Encik Lim ni dia senang. Kita tengok situasi ni semua boleh tahu. Setiap bulan saya menderma sebanyak RM50 kepada Yayasan Kebajikan Negara. Jadi orang tahu berapa ringgit dia derma adalah nilai dia RM50. Tapi kalau Encik Azlan ni kita tahu lah nilai dah. Sebab dia kata apa? Setiap bulan saya menderma sejumlah wang yang sama. Sama tu berapa? Kita tak tahu nilai dia. Jadi yang ni pula wang derma saya kepada YKN pada setiap bulan bergantung kepada keuntungan. Keuntungan dia berapa? Kita pun tak tahu. Jadi Encik Azlan dan Kavita Puan Kavita ni kalau kita tengok situasi ni di mana Encik Lim setiap bulan kita tahu. Tapi kalau Encik Azlan dan Kavita ni jumlah wang yang didermakan merupakan kuantiti yang tidak diketahui di sini. Maksud dia kuantiti dia kita tidak diketahui. Ini situasi ni tidak diketahui. Dan nilai dia pun kita tak tahu lah sebab kita tak tahu kuantiti lah. Jadi nilai itu kita boleh gantikan dengan huruf sebagai pemboleh ubah. Di mana kita tengok ganti lah, kita ganti huruf tu. Contohnya Encik Azlan ni menderma RMX, dan juga Kavita ni RMY. Berapa duit kita tak tahu, cuma kita boleh gantikan sebagai pemboleh ubah. Jadi saya harap untuk setakat ni boleh faham apa tu dimaksudkan dengan pemboleh ubah. Okey, soalan dia bertanya kepada kita pula, antara pemboleh ubah X dan Y ni pula, yang manakah nilai dia tetap dan juga berubah?
Yang ni kita nak belajar lebih advance sikit lah. Tadi kita dah tahu pemboleh ubah ni dia boleh diwakilkan dengan huruf apa-apalah yang ada dalam ABC. Tapi dalam pemboleh ubah ni pula ada dua jenis, iaitu tetap dan berubah. Jadi kita tengok situasi antara dua-dua orang ni, Puan Kavita dengan Encik Azlan ni, yang mana satu berubah, yang mana satu pemboleh ubah dia adalah tetap. Okey. Dalam situasi ni, kita nak tengok mana? Kita tengok tips yang dia bagi dalam buku teks. Okey, dia kata apa di sini? Kita tengok satu-satu, kita tengok sama-sama. Okey, setiap pemboleh ubah ni mempunyai nilai yang tetap jika kuantiti yang diwakili sentiasa tetap pada sesuatu sebarang masa. Dan pemboleh ubah yang nilainya berubah ni, jika kuantiti diwakili berubah mengikut masa. Yang ni adalah tetap. Itu di situasi X dan Y ni, kalau kita tengok ayat daripada Encik Azlan ni, maka kita akan boleh katakan ia adalah tetaplah. Kerana sebab apa? Setiap bulan saya menderma sejumlah wang yang sama. Bila sama di sini maksud dia adalah pemboleh ubah yang tetap. Okey, jadi untuk situasi yang kedua ni, dia kata apa? Bergantung kepada keuntungan. Maksud keuntungan ni kita tak tahu, mungkin boleh berubah. Mungkin RM50, mungkin RM100. Kalau macam ni kita tahu dah, kalau dia tiap-tiap bulan dia akan pergi, tapi kita tak tahu nilai dia berapa. Kalau nilai dia 100 je lah. Okey, jadi untuk Puan Kavita ni dikatakan sebagai pemboleh ubah. Pemboleh ubah apa? Yang mempunyai nilai yang berubah. Tapi kalau untuk yang Encik Azlan ni, nilai dia adalah tetap lah. Okey, itu beza dia antara pemboleh ubah dan pemboleh ubah yang berubah. Tetap dan berubah. Okey, seterusnya. Contoh nombor 1 dalam buku teks tu juga. Okey, kita tengok lah. Wakilkan setiap pemboleh ubah berikut dengan huruf yang sesuai. Huruf ni tak kira huruf apa pun. Seterusnya tentukan sama ada pemboleh ubah itu nilai dia tetap ataupun nilai dia yang berubah. Berikan justifikasi. Justifikasi ni maksud dia, kamu kena terang lah. Jangan tanya saya pula. Justifikasi ni maksud dia apa? Maksud dia adalah menerangkan dengan lebih lanjut lah. Okey, yang pertama tengok kadar faedah setahun untuk simpanan tetap yang ditawarkan oleh sebuah bank. Dia faedah setahun untuk simpanan tetap. Bank tawarkan untuk setahun. Dia bagi simpanan tetap. Okey, kedua, masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah pada setiap hari. Situasi ini berbeza dua-duanya. Okey, yang pertama dia kata K. Dia wakilkan sebagai K lah kadar faedah ni. Setahun simpanan tetap. Okey, kenapa dia kata ni? Kita tengok nilai dia tetap. Kenapa? Kadar faedah untuk simpanan tetap tidak berubah dalam tempoh setahun. Dalam tempoh setahun dia tak berubah. Jadi dikira sebagai pemboleh ubah yang tetap lah. Okey, untuk situasi kedua ni, dia wakilkan huruf T, mewakili jarak perjalanan masa tu lah. Jadi kenapa dia kata berubah? Nilai dia berubah kerana masa Faizal mungkin berubah pada setiap hari. Mungkin hari ni dia jalan pukul 7.40, esok dia jalan pukul 8 pagi. Ni maksud di sini yang menerangkan di mana yang satu pemboleh ubah tetap dan juga pemboleh ubah berubah. Okey, seterusnya. Ini yang ditunggu-tunggu, iaitu soalan yang terakhir. Di mana selepas soalan ni kelas kita habislah. Okey, iaitu kita tengok latih diri 5.1a. 5.1a ni maksud dia di sini, kalau kita tengok wakilkan setiap pemboleh ubah macam tadi soalan dia nak apa? Tentukan sama ada pemboleh ubah tu tetap ataupun berubah dan berikan justifikasi. Yang pertama tengok A. Jisim badan setiap murid di dalam kelas anda. Maksudnya kelas kita ni, jisim berat badan ni setiap orang sama ke tak sama? Bila tak sama, automatik dia dikira sebagai yang berubah lah. K ni mempunyai, saya pakai sebagai K lah. K tu mungkin untuk sebagai jisim. Jadi bila tak sama, maksud dia dia akan berubah lah. Seorang demi seorang dia akan berubah. Sebab jisim badan kita tidak akan sama berat badan lah. Jisim tu maksudnya berat badan. Okey, yang kedua, markah yang diperoleh Zaini dalam suatu ujian matematik. Yang ni kenapa kita namakan sebagai pemboleh ubah tetap? Sebab apa? Kita tengok. Saya ambil X sebagai wakil lah untuk huruf dia lah, ganti sebagai untuk ujian tu, markah tu sebagai X. Jadi kenapa nilai dia tetap? Kerana X adalah markah Zaini dalam satu ujian matematik saja, bukannya ada 2, 3. Kalau ada satu saja, maksudnya dia tetap lah. Itu maksud daripada yang dikehendaki daripada soalan ni. Okey, untuk yang C, jarak antara rumah Azman dengan sekolahnya. Yang ni, situasi ni kita boleh anggap sebagai
sebagai tetap juga. Sebab apa? Sebab jarak nak pergi rumah dia dengan sekolah biasanya kita tahulah setiap hari jarak dia tetap sama. Jadi sebab sama setiap hari itulah, maka kita sebagai dia pun boleh ubah yang tetap. Kalau 5 km, 5 km lah. Sebab rumah kita ni takkan berubah setiap hari. Kalau rumah dia daripada kecil dia lahir kat situ sampai ke dewasa, biasa dia akan tinggal tempat yang sama lah. Okay, jadi jarak rumah dengan sekolah dia berubah setiap hari, tak berubah. Sebab sekolah dia pun tetap akan berada di satu-satu tempat dalam jangka masa yang lama. Okey, soalan yang terakhir. Suhu di puncak Gunung Kinabalu dalam sehari. Suhu ni dikatakan sebagai tidak tetap. Kenapa? Dia boleh berubah macam apa? Sebab suhu ni, kita tengok jawapan dia lah. Dia gantikan dengan huruf C. Di puncak Gunung Kinabalu. Sebab dia akan berubah setiap hari. Maksudnya, mungkin naik waktu pagi hari ni, mungkin suhu dia mungkin sejuk lagi. Dan juga esok pula pipi lagi, dia akan sedikit lebih sejuk lagi. Jadi maksudnya dia berubah setiap hari. Waktu yang sama, jam yang sama, dia tetap akan berubah. Dia tidak akan fix ataupun tidak akan tetap pada satu-satu masa. Okey, jadi selesai saja untuk kita punya kelas hari ini. Jadi untuk seperti mana biasa, tolong isi kehadiran dan juga jawab sikit soalan dalam link kehadiran tu untuk sebagai PBD kamu lah. Untuk sebagai penilaian PBD kamu untuk topik algebra ni. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana beri kerjasama dan kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.